Mona dan Haris, pasangan bahagia yang tidak pernah menjangka sesuatu bakal terjadi dalam perkahwinan mereka. Perkahwinan antara Mona dan Haris pada awalnya mendapat halangan keluarga kerana Haris dahulu hanya seorang penghantar surat. Namun, dengan usaha dan kecekalannya, dia kini berjaya menjadi seorang usahawan IT dan hidupnya bersama Mona bahagia dan lebih selesa. Sepatutnya awak bersyukur. Mak dengan Abah dah boleh terima abang. Yalah, kok ia pun puji-puji tu. Mona ni macam tak wujud. Dia macam Mona pula yang menantu. Mona ni menantu ke? Dahulu, Mona mempunyai seorang sahabat baik. Hubungan antara Mona dan Farah semasa zaman college ibarat isi dan kuku. Farah sering memperkenalkan Mona dengan anak datuk. Malahan dia sendiri telah memilih anak Tan Sri sebagai suaminya. Namun, tanpa disedari, pertemuan pertama Haris dan Mona di college membibitkan cinta. Tetapi seolah dihalang oleh Farah kerana merasakan yang Haris tidak layak dan tidak setaraf dengan Mona yang berpelajaran jauh lebih tinggi. Nama dia Haris. Dia dispatch lah. Dia selalu je lah hantar barang dekat college. Ingat tak yang aku cerita aku jatuh hari tu, dia yang tolong. Baik kan? Haris Mona, aku ni kenapa aku kau jangan jatuh cinta sudahlah kat dia. Selepas berkahwin dengan Adrian, Farah sudah tidak lagi menghubungi Mona kerana dikongkong suaminya dan masing-masing mula membawa haluan sendiri. Farah langsung tidak menjemput Mona semasa perkahwinannya dan dia juga tidak menghadiri perkahwinan Mona dengan alasan bekerja walaupun mereka memang sahabat baik. Sejak itu, mereka sudah tidak pernah bertanya khabar lagi. Berbalik kepada kisah perkahwinan Haris dan Mona, mereka sudah 5 tahun berkahwin. Haris tidak pernah melalaikan tanggungjawab sebagai suami. Begitu juga Mona. Cuma mereka belum berpeluang mendapatkan cahaya mata sebagai pelengkap perkahwinan mereka. Namun, mereka tidak pernah berputus asa untuk cuba mendapatkan zuriat. Farah pula kini menjadi seorang model yang terkenal dan dia juga masih belum mempunyai zuriat. Adrian, suami Farah, ketika itu sering memukul Farah dan disebabkan itu, hubungan mereka bermasalah. Mereka dalam proses penceraian. Mona dan Farah bertemu kembali secara tidak sengaja. Farah hadir ke rumah Mona di atas jemputan Mona sebagai seorang sahabat. Selepas Mona mendapat tahu kisah penceraian antara Farah dan Adrian, Farah dipelawa oleh Mona untuk tinggal di rumahnya buat sementara waktu kerana Farah mempunyai masalah mendapatkan kediaman lain. Haris pada awalnya memang tidak berapa senang dengan kehadiran Farah di rumah itu. Ada syarat yang I dah tulis. Itu syarat-syarat. Boleh terima. Dia membenarkan Farah untuk tinggal di rumah mereka. Farah sangat berterima kasih dengan keprihatinan yang diberikan kepadanya. Tetapi dalam diam, Farah mulai cemburu kesempurnaan yang dirasakan dalam rumah tangga Mona dan Haris. Lebih cemburu lagi apabila Mona didapati mengandung anak Haris setelah sekian lama mereka mencuba. Adrian, bekas suami Farah yang menceraikannya dahulu, cuba mendekati Farah kembali bertujuan untuk rujuk semula. Tindakan Adrian seringkali dihalang oleh Latif, bekas teman lelaki Farah kerana Latif mempunyai niat yang lain. Pada masa yang sama, Mona masih bertemu dengan Azrul, iaitu seorang doktor di kampung Mona yang pernah menjadi pilihan keluarganya. Ini membuatkan Haris cemburu dan menganggap Mona ada menyembunyikan sesuatu. Ihsan, seorang penerbit dalam bidang peragaan yang bekerja dengan Farah, mulai menyimpan perasaannya kepada Farah. Walaupun hubungan Ihsan dan Farah ada naik dan turun, namun Ihsan tetap bersama Farah dalam senang dan susah. Haris yang dahulunya tidak senang dengan kehadiran Farah, akhirnya jatuh juga dalam perangkap godaan Farah. Mereka sering bertemu di luar untuk melepaskan rasa rindu. Mereka pernah membuat hubungan di rumah semasa ketiadaan Mona. Haris mula bersikap dingin dengan Mona. Segala perancangan
rancangan Farah untuk memisahkan Haris dan Mona berjaya dilakukannya sedikit demi sedikit. Hubungan makin renggang apabila Mona pulang ke kampung selepas bergaduh teruk dengan Haris dan Mona juga mengalami keguguran anak pertama mereka akibat tekanan yang melampau. Haris makin menyayangi Farah dan dia seringkali menolak Mona isterinya sendiri. Pembohongan demi pembohongan berlaku dan semuanya terjadi di belakang Mona. Siapa sangka sahabat baik yang diberikan perlindungan dan kasih sayang sanggup membuat perhubungan sulit bersama suaminya. Perkara ini berlarutan sehingga Mona mula syak sesuatu yang pelik berlaku antara Farah dan Haris. Nina, setiausaha Haris, cuba untuk mendedahkan perhubungan terkutuk antara Farah dan Haris. Namun, sering terhalang sehingga Nina diugut oleh Farah sekiranya dia membuka mulut tentang hal ini. Tetapi Nina tidak takut dan berusaha untuk menyelamatkan Mona dan Haris dari tipu muslihat Farah. Kau jangan pegang aku. Jangan pegang. Jangan pegang. Jangan pegang aku. Pergilah. Kau sana kau kan. Aku bayangkan kau ingat apa? Mona tak boleh salahkan abang seorang dalam hal ini. Farah datang dekat sini bukan kehendak abang. Mona yang bawa Farah datang dekat sini. Mona tinggalkan abang seorang dekat kampung. Mona balik ke kampung. Aku pula kau salahkan. Kau buat hal aku yang salah. Kau ni. Saya tak guna tolong. Mona tolong hormat sikit Saya ni masih suami awak. Jangan kurang ajar. Macam mana kau nak hormat kau apa? Kau menipu aku. Aku benci dengan kau. Aku nak kau cerai dengan kau. Aku nak kau cerai dengan kau. Benci apa aku, Mona? Kau nak cerita abang kau dah ni. Aku nak kau cerai. Mona. Ramona binti Tahir. Aku ceraikan kau dengan talak satu. Haris! Mona seperti hilang semangat kerana masih tidak percaya yang dia telah ditipu oleh suami dan sahabat baiknya sendiri. Mona didapati hamil setelah diceraikan Haris. Perkara ini dirahsiakan oleh Mona dari Haris. Haris juga semenjak membuat perhubungan sulit dengan Farah sudah hilang fokus. Kerjanya terbengkalai dan ini telah menjejaskan reputasi dan perniagaannya sehingga terpaksa melepaskan syarikatnya kepada orang lain kerana sudah tidak mampu menanggung kos perbelanjaan. Farah juga didapati mengandung dan dia sangat yakin yang anak itu adalah anak Haris. Namun balasan untuk Farah, dia tiba-tiba jatuh sakit dan disahkan menghidap kanser. Dia mula menjauhkan diri dari Haris dengan pelbagai alasan untuk membuatkan Haris membenci dirinya. Haris kini sedar dan mula memujuk Mona kembali untuk rujuk semula seperti dahulu. Hati Mona yang tersakiti tidak mampu dipujuk Haris lagi. Sebelum Farah menghembuskan nafasnya, dia telah memberikan wasiat kepada Mona dan meminta Ihsan untuk menyampaikan hasratnya itu. Hasrat Farah adalah untuk Mona membesarkan anak Farah dan Haris kerana dia yakin hanya Mona yang mampu memberikan kasih sayang dan didikan kepada anaknya itu setelah ketiadaan Farah di dunia ini. Di akhir kisah ini, penonton tidak diberikan penjelasan sama ada mereka rujuk kembali atau tidak. Tetapi apa yang pasti, anak Mona, Haris dan Farah dibesarkan dengan kasih sayang dan Mona telah memaafkan Haris demi kebaikan anak-anak mereka. Dan ini adalah 9 minit drama hati yang tersakiti.